Okey, seterusnya saya sambung RPH kedua iaitu kepentingan hidupan liar di Malaysia, mata pelajaran geografi, tingkatan 3 inovasi dan masa yang diperuntukkan ialah 12.30 hingga 1.30 di bawah tajuk tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, standard kandungan 2.3 hidupan liar di Malaysia. Manakala standard pembelajaran pula ialah 2.3.2 menghuraikan kepentingan hidupan liar di Malaysia. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat menjelaskan kepentingan hidupan liar di Malaysia secara lisan dan menjawab sekurang-kurangnya 4 daripada 6 soalan kepentingan hidupan liar di Malaysia melalui kuis aplikasi WorkWall. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada bahagian aktiviti. Aktiviti ini mempunyai 3 fasa iaitu set induksi, langkah perkembangan 1, langkah perkembangan 2 dan penutup. Okey, yang pertama kita tengok kepada set induksi yang dijalankan selama 5 minit. Guru bersoal jawab tentang PDP minggu sebelum ini. Di sini bermaksud guru menanyakan tentang topik pembelajaran yang pelajar pelajari pada minggu sebelum ini, iaitu hidupan liar. Okey, di sini guru menanyakan apakah maksud hidupan liar dan juga apakah jenis-jenis hidupan liar di Malaysia. Kemudian, guru menunjukkan objek haiwan hidupan liar yang diancam kepupusan. Guru membawa objek tersebut kemudian menunjukkan kepada pelajar sambil bersoal jawab. Okey, pelajar dan guru bersoal jawab tentang kepentingan hidupan liar di Malaysia. Okey, contoh soalan yang saya berikan di sini ialah yang pertama, pernahkah kamu melihat hidupan liar ini? Okey, yang kedua, mengapakah penting untuk kita mengetahui kepentingan hidupan liar di Malaysia? Okey, ini adalah soalan kebat. Okey, kita lihat pula catatan pada set induksi. Bahan bantu mengajar iaitu bahan maujud yang guru sediakan tadi, iaitu seperti penyu, orangutan dan tapir. Okey, di sini kita boleh lihat nilai murni yang diterapkan ialah keberanian dan kerjasama. Strategi PMP, soal jawab secara lisan dan perbincangan. Okey, seterusnya kita tengok pula pada fasa perkembangan langkah 1. Masa yang diperuntukkan ialah 15 minit. Okey, yang pertama, guru menunjukkan slide Canva kepada pelajar berkenaan topik pembelajaran pada hari ini. Kemudian, guru menerangkan secara ringkas isi pelajaran yang akan mereka pelajari dalam bab ini. Yang ketiga, guru menerangkan 3 kepentingan hidupan liar di Malaysia iaitu keseimbangan ekosistem, ekopelancongan dan pendidikan. Catatan yang kita boleh lihat pada fasa perkembangan langkah 1 ini ialah bahan bantu mengajar, guru menggunakan laptop, LCD projector dan slide Canva. Nilai murni yang diterapkan ialah kasih sayang dan strategi PMP berpusatkan guru. Pada fasa perkembangan langkah 2, masa diperuntukkan iaitu selama 35 minit. Guru memperkenalkan kuis WorkWall dan langkah-langkah menggunakannya. Kuis WorkWall ini adalah salah satu perisian dalam pembelajaran PAK 21. Kemudian, guru memberi link kepada pelajar bagi menjawab kuis WorkWall. Okey, di sini guru memaparkan link tersebut, kemudian pelajar menyalin link dan search di laman website. Kemudian pelajar diminta menjawab soalan kuis secara berpasangan pada link yang diberi dengan bimbingan dan bantuan guru.
Okey, pelajar diminta untuk mencari pasangan masing-masing, mencari partner, kemudian mereka duduk secara berpasangan dan menjawab kuis word wall. Aktiviti ini dipanggil Think Pair Share dalam PAK 21. Okey, setelah selesai menjawab, pelajar menunjukkan markah dan masa menjawab kepada guru. Kita lihat pada quiz word wall ya, apabila kita sudah selesai menjawab, di situ kita boleh lihat ada skor, ada markah dan juga nama. Guru memberi pujian dan penuguhan kepada kumpulan yang berjaya menjawab soalan dengan betul dan tepat. Di sini apabila murid yang berada di dalam kumpulan tadi, yang berada dalam secara berpasangan, apabila mereka menjawab soalan dengan betul dan tepat berserta mendapat markah betul semuanya. Contohnya 6 soalan, 6/6 itu diorang jawab betul. Kemudian guru memberi ganjaran kepada mereka dan juga pujian. Okey, seterusnya guru memberi rumusan kepada pelajar tentang kuis pada hari tersebut. Okey, catatan yang kita boleh lihat pada fasa perkembangan langkah 2 ini ialah bahan bantu mengajar yang digunakan laptop, LCD projector dan slide Canva. Okey, link aplikasi WordWall seperti yang tertera. Okey, nilai murni iaitu bertanggungjawab dan bekerjasama semasa pelajar berpasangan menjawab kuis. Kemudian strategi PMP, kemahiran berfikir dan berpusatkan murid. Pada bahagian penutup pula, guru menunjukkan video kepentingan hidupan liar di Malaysia. Guru bersoal jawab dengan pelajar dan merumuskan isi pelajaran pada hari ini. Catatan yang kita boleh lihat di bahagian penutup ialah bahan bantu mengajar yang guru gunakan iaitu laptop, LCD projector, video yang bersumberkan YouTube. Nilai murni yang diterapkan ialah bekerjasama dan berdikari, strategi PMP, bersoal jawab dan juga pemusatan guru dan murid. Okey, seterusnya kita tengok pada modul inovasi pengajaran. Okey, di sini guru menunjukkan bahan mawjud kepada pelajar di awal fasa permulaan. Okey, bahan mawjud ini ialah merupakan bahan konkret ataupun bahan yang sebenar yang boleh disentuh ataupun dipegang oleh guru ataupun pelajar. So, pelajar dapat merasai permukaan bahan-bahan tersebut dan kepentingan bahan mawjud ini dapat merangsang pemikiran pelajar dan meningkatkan daya ingatan pelajar terhadap subjek geografi, mata pelajaran subjek geografi, tajuk hidupan liar di Malaysia yang mereka pelajari. Okey, yang kedua iaitu guru mengajar menggunakan slide Canva. Okey, sebelum ini guru menggunakan buku teks sebagai bahan pengajaran. Okey, di sini guru menggunakan inovasi iaitu menggunakan laptop sebagai dan menggunakan aplikasi Canva iaitu menggunakan slide sebagai bahan pengajaran. Okey, seterusnya kita tengok pada modul inovasi pengajaran yang kedua. Guru menggunakan aplikasi WordWall sebagai latihan pengukuhan kepada pelajar. Okey, aplikasi WordWall ini iaitu pembelajaran berasaskan permainan secara atas talian. Okey, yang kedua, guru menggunakan video YouTube di akhir pengajaran iaitu di bahagian penutup bagi supaya pelajar dapat mengingat kembali apa yang mereka pelajari.
Okey, contoh soalan soal jawab di sini adalah semasa di fasa penutup. Guru memberikan latihan pengukuhan kepada pelajar. Okey, contohnya semasa penutup sebelum guru memberi rumusan, guru menanyakan kepada pelajar, berikan 3 kepentingan hidupan liar di Malaysia dan jelaskan 3 kepentingan hidupan liar di Malaysia. Seterusnya, justifikasi. Di sini kita tengok pula kaedah yang diterapkan dalam proses PDP. Yang pertama, kita tengok kepada pemusatan guru dan murid. Di sini kita dapat lihat semasa di dalam kelas berlakunya pembelajaran secara aktif, iaitu komunikasi dua hala antara guru dan murid. Okey, strategi pemusatan guru iaitu guru berperanan utama dalam PDP bagi menerangkan tentang tajuk kepentingan hidupan liar kepada pelajar. Okey, so guru menyampaikan maklumat kepada pelajar. Okey, kemudian strategi ini dapat juga meningkatkan kemahiran pelajar untuk mengetahui tajuk tersebut dengan lebih lanjut dan seterusnya dapat mengaitkan dengan pengetahuan yang sedia ada. Okey, strategi ini dilaksanakan secara langsung untuk pelajar menumpukan perhatian kepada kandungan pelajaran yang relevan. Mereka juga dapat mengaitkan pengalaman baru dan pengetahuan sedia ada. Okey, strategi pemusatan murid pula dapat menggalakkan pelajar bertanggungjawab dan melibatkan diri bagi membantu mereka belajar dengan bagaimana mereka belajar. Contohnya, murid bersoal jawab dengan guru. Di situ berlakunya pengolahan idea ataupun perbincangan dengan guru tentang topik tersebut. Okey, kemudian murid juga dapat memberikan idea yang bagus dan idea yang berkesan kepada guru dan seterusnya kawan-kawan yang berada di dalam kelas mereka dapat hasil perkongsian daripada pelajar tersebut. Okey, di sini berlaku suasana aktif di dalam kelas semasa sesi proses PDP. Okey, selain itu pelajar juga dapat bergerak bebas semasa guru memberi tugasan, contohnya mencari pasangan secara berkumpulan, iaitu di sini menggunakan PAQ1 team pair share dan saling berkongsi idea untuk menjawab soalan dengan sesama pelajar. Okey, seterusnya kita tengok kepada bersoal jawab. Okey, bersoal jawab. Murid bersoal jawab dengan guru semasa induksi. Okey, di sini guru dapat merangsang minda murid terhadap pengetahuan sedia ada dan guru juga bersoal jawab semasa sesi PDP berlangsung. Okey, kemudian kita tengok kepada strategi berpusatkan bahan. Strategi berpusatkan bahan ini guru menggunakan pelbagai bahan seperti haiwan permainan sebagai bahan maujud, slide Canva sebagai bahan pengajaran dan juga laptop sebagai bahan pengajaran kepada murid untuk menjalankan proses
PDP. Strategi berpusatkan bahan ini memberi penekanan terhadap penggunaan bahan-bahan untuk meningkatkan proses PDP. Okey, dan juga dapat meningkatkan minat murid untuk lebih bersemangat bagi mereka menjalankan sesi pembelajaran. Okey, selain itu murid juga dapat berfikiran secara kreatif apabila strategi berpusatkan bahan ini digunakan oleh guru. Selain itu, kaedah yang digunakan ialah perbincangan, iaitu perbincangan sesama guru dan murid. Okey, semasa di awal permulaan, guru berbincang dengan murid tentang kepentingan hidupan liar. Okey, semasa di bahagian aktiviti fasa perkembangan langkah 2 pula, murid mengadakan perbincangan sesama rakan secara berpasangan, iaitu menggunakan kaedah PAK1 Team Pair Share bagi mengutarakan idea untuk menjawab soalan kuis aplikasi WorkWall. Okey, kemudian mereka juga bekerjasama dalam menyuarakan pendapat mereka apabila ditanya oleh guru dan bekerjasama dalam menjawab soalan kuis yang diberikan oleh guru. Kemudian kita tengok kat sini yang last kali poin pengintegrasian teknologi. Di sini guru menggunakan slide Canva dan menggunakan aplikasi WorkWall sebagai inovasi dalam teknologi. Di sini guru menggunakan bahan bantu mengajar secara teknologi untuk meningkatkan daya kefahaman murid tentang topik yang mereka pelajari. Pengintegrasian teknologi ini adalah sangat penting di abad ini kerana kita boleh lihat ramai murid yang lebih suka menggunakan teknologi di dalam pembelajaran berbanding menggunakan papan putih, iaitu kaedah konvensional semasa mereka menjalankan sesi pembelajaran. Okey, di sini secara kesimpulannya, kita dapat lihat guru memainkan peranan penting dalam sesuatu pengajaran. Okey, selain itu, murid juga dapat meningkatkan tahap pencapaian pelajar melalui susun atur proses pengajaran dalam pendidikan yang efektif.